wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah wahidil aliyyil kabir al-azim al-mun'amil bil khair wal ihsan 'ala al-'ibad wal bil 'afwi wal 'ufran. Takarrama al-khaliq al-akbar alladhi khalaqa al-insana wal himmata mushrika. Fatabaraka subhanahu wa ta'ala biyadihi malakut kulli shay'in wa ilayhi turja'un. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in lahum ila yawmi yub'atsun. Amma ba'd. Fa ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Usikum wa nafsi bi taqwallah faqad faza al-muttaqun. Para jemaat yang dirahmati sekalian, pada kesempatan khutbah Jumat ini, saya berpesan kepada saudara dan saya sendiri supaya sentiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan marilah kita renungkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu yang berbunyi, "An Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala kuntu khalfan Nabiy sallallahu alaihi wasallam yawman فقال يا غلام احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك وإذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله." Maksudnya dari Ibnu Abbas, mudah-mudahan Allah meridai mereka berdua. Ia berkata pada suatu hari aku berada di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau bersabda, "Hai anak, jagalah batas-batas Allah, pasti akan menjaga. Jagalah batas-batas Allah, pasti kamu akan mendapati pertolongan di hadapan. Dan apabila kamu meminta, maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika kamu minta pertolongan, maka mestilah pertolongan kepada Allah." Hadis ini mengandungi wasiat-wasiat yang penting, dan sekurang-kurangnya ada 3 hal yang dapat dijadikan pedoman dalam kehidupan kita setiap hari. Pertama, jagalah hudud, yakni batas-batas Allah. Nescaya Dia akan menjaga. Yang dimaksudkan dengan menjaga hudud Allah ialah berusaha mengerjakan apa sahaja yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjauhkan diri dari apa sahaja yang dilarang, serta berusaha bersungguh-sungguh untuk menegakkan dan membela agama dari sebarang gangguan dan tipu daya musuh Islam. Sekiranya kita sudah melaksanakan yang demikian, yakni menjaga mulutnya, maka Allah memberikan jaminannya. Dia akan menjaga kita dari sebarang keburukan dunia, dari segala wujudan syaitan yang sentiasa berusaha menjerumuskan manusia ke lembah kejahatan. Selain daripada itu, kita akan mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala dan akan meneguhkan pendirian kita sehingga kita mampu bersikap istiqamah dalam kehidupan ini. Hal ini selari dengan janji Allah Subhanahu wa taala di dalam firman, "Ya ayyuhalladzina amanu idza tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum." Artinya, wahai orang-orang yang beriman, kalau kamu membela agama Allah, nescaya Allah membela kamu untuk mencapai kemenangan dan meneguhkan tapak pendirian kamu. Seorang mukmin yang berkeyakinan teguh dan istiqamah akan mendapat ketenangan atau ketenteraman dan sakinah. Dan sebaliknya seorang mukmin yang tidak berkeyakinan teguh akan mengalami ittirab, yakni keguncangan jiwa bila dia mendapat cobaan dalam kehidupan. Para hadirin yang dirahmati Allah sekalian, wasiat yang kedua, dan apabila kamu meminta,
maka minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 186 Allah berfirman, "Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wa yu'minu bi la'allahum yarshudun." Artinya, dan apabila hamba-hamba bertanya kepadamu mengenai maka beritahulah mereka, sesungguhnya aku yakni Allah sentiasa hampir kepada mereka. Aku perkenankan permohonan orang yang berdoa apabila ia berdoa kepada, maka hendaklah mereka menyahut seruan dengan memenuhi perintah, dan hendaklah mereka beriman kepada supaya mereka menjadi baik serta betul. Demikianlah sifat Allah yang diterangkan di dalam Al-Quran. Allah itu sangat dekat dengan hamba, bahkan lebih dekat daripada leher mereka itu sendiri. Sebenarnya yang telah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Qaf ayat yang ke-16. Dan dia akan mengabulkan segala doa bagi orang yang berdoa kepada-Nya dengan syarat mereka selalu memenuhi segala perintah Allah dan beriman kepada-Nya. Allah yang bersifat Rahman dan yang bersifat Rahim sangat mencintai orang-orang yang selalu meminta karunia, dan sebaliknya Allah sangat marah dan benci pada orang yang tidak mahu meminta pertolongan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang tidak pernah meminta kepada Allah, dia murka ke atasnya. Hal ini adalah sangat wajib kerana orang yang tidak mahu meminta kepada Allah pasti dalam dirinya terdapat sifat takabur, yang sifat sombong, dan secara tidak langsung dia beranggapan dia mampu melaksanakan segala masalah yang dihadapinya tanpa pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Segala doa dan permohonan hendaklah ditujukan langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak perlu memakai sebarang perantaraan yang lain, umpama melalui kubur atau orang-orang yang dianggap suci yang sudah meninggal. Dan hal ini jelas bertentangan dengan tauhid yang murni yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Sebagai seorang hamba Allah, ia yang tidak perlu malu untuk selalu meminta kepada Allah, sebab dengan selalu memohon berarti dalam dirinya terdapat sifat tawakal di hadapan Allah pencipta alam semesta yang berkuasa untuk menyelesaikan segala permasalahan hidup manusia. Allah berfirman, "Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in." Engkau sahaja ya Allah yang kami sembah, dan Engkaulah sahaja kami mohon pertolongan. Saudara hadirin yang dirahmati Allah sekalian, perkara ketiga dari wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Ibnu Abbas dalam hadis di atasnya, jika kamu mohon pertolongan, mohonlah kepada Allah. Nasrun min Allah, pertolongan daripada Allah sangat diperlukan dalam kehidupan ini. Dengan memohon pertolongan kepada Allah menjadikan kita sebagai makhluk yang sangat berhajat atau mengharapkan pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala. Dengan pertolongan Allah, insyaallah kita akan mampu melaksanakan segala awamir, segala perintah-perintah, dan menjauhi segala larangan Allah Subhanahu wa taala, serta bersabar di atas ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada penolong sejati untuk kemaslahatan dunia dan akhirat kecuali Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kita agar pada setiap akhir salat kita berdoa bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Artinya, ya Allah, berilah aku i'anah, yakni pertolongan untuk berfikir dan bersyukur serta mengelokkan beribadah kepada-Mu.
Oleh kerana itu sudah layak atau sepatutnya kita sebagai hamba memohon doa dan pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala di setiap masa. Apabila 3 wasiat Rasulullah SAW ini dapat kita amalkan. Pertama, yaitu sentiasa menjaga hudud Allah. Kedua, berdoa dan beribadat kepada Allah. Dan ketiga, sentiasa mohon pertolongan kepada Allah. InsyaAllah kita akan menjadi mukmin sejati yang akan mendapat keridaan serta pahala yang besar daripada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum wal dhikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'iril muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah di kesempatan yang ada ini, mimbar hari ini terpanggil untuk mengatakan mengenai Sya'ban yang bakal kita lalui dalam beberapa jam sahaja. Seusai kita menginjakkan kaki menyeberangi batas Sya'ban, tentunya kita akan mulai terasa bahan hangat Ramadan yang bakal menjauh. Masa yang berbagi perlulah kita manfaatkan sebaik-baik bagi menghargai bulan mulia. Tiada siapa yang dapat memastikan hidupnya akan mampu melangkaui bulan Sya'ban ini seterusnya mengecaki manis Ramadan. Namun kita senantiasa diajar untuk memohon munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Terdapat beberapa hadis yang menjelaskan fadilat malam Sya'ban. Antaranya adalah hadis yang diriwayatkan daripada Mu'adz bin Jabal daripada Rasulullah SAW yang bermaksud sesungguhnya Allah Ta'ala memperhatikan makhluk pada malam nisfu, yakni malam pertengahan daripada Sya'ban, maka dia akan mengampuni semua makhluknya melainkan orang yang syirik atau orang yang berusaha. Begitu juga dengan hadis yang diriwayatkan daripada Hisham bin Hasan daripada Utsman bin Abbas bin Abi al-As daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bermaksud apabila tibanya malam nisfu, yakni malam pertengahan daripada bulan Sya'ban, pemanggil akan memanggil. Adakah daripada mereka yang memohon keampunan, maka saya diampunkan baginya. Adakah daripada kalangan mereka yang meminta, maka akan diberi. Maka tidak ada seorang yang memohon sesuatu lain yang akan diperkenankan kecuali penzina ataupun orang yang syirik. Sidang Jumaat yang dimuliakan Allah sekalian, hadis-hadis ini menjelaskan kepada kita bagaimana kelebihan bulan Sya'ban yang mana Rasulullah SAW senantiasa berpuasa bahkan melebihi bulan-bulan yang lain. Hadis-hadis ini juga menerangkan bagaimana berpuasa pada bulan Sya'ban yaitu sunat, bukannya wajib. Oleh itu, baginda SAW kadang-kadang berpuasa sebulan pada bulan dan pada suatu ketika baginda tidak berbuat demikian. Kita perlu ingat bahawa setiap perbuatan Rasulullah SAW merupakan sunnah fi'liyah, yakni sunnah yang berasaskan perbuatan yang boleh dijadikan hujjah dalam menerapkan sebuah hukum. Baginda SAW juga menggalakkan kita agar di dalam melakukan sesuatu yang baik, terutama di dalam ibadah, khususnya seperti salat sunat, puasa sunat, sedekah, maka ia mesti dilakukan secara bertulusan oleh manusia itu. Kita kadang-kadang melakukan perkara ini secara baik, tapi tidak bertulusan, dan ia dilakukan apabila timbulnya perasaan rajin sahaja. Ini menyebabkan kita kurang merasai nikmat dan kesan daripada amalan tersebut. Ini kerana apabila ia dilakukan secara bertulusan akan mendatangkan kepada kita perasaan untuk menghisap dan menghitung diri sendiri secara berterusan, dan ini akan melahirkan individu yang sentiasa berada dalam ibadah dan mengingati Allah Subhanahu wa taala setiap masa dan tempat, sama ada ketika sembahyang, ketika belajar menghadap Tuhan.
Galakan ini juga bertujuan untuk melatih dan membiasakan kita dengan berpuasa sebelum masuknya bulan Ramadan, yang memangnya kita sentiasa berpuasa. Baginda juga menekankan bagaimana seorang Muslim mesti percaya bahawa setiap amalan yang dilakukan bukanlah sia-sia, malah ia akan diangkat kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk hisab kualitinya. Apabila perasaan ini timbul sepanjang kehidupan dan peribadatan kita seharian, akan menyebabkan kita semakin yakin kepada balasan Allah Subhanahu Wa Taala terhadap apa yang telah kita sama-sama tunaikan. Ini dapat menghindari diri daripada melakukan sesuatu ibadah sambil lewa dan penuh dengan perasaan malas, dan juga mampu memberi peringatan agar jangan mendekati segala maksiat, kerana setiap gerak kita diperhatikan dan dihisab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baginda juga menjelaskan bagaimana adanya waktu-waktu tertentu yang mempunyai kelebihannya tersendiri, seperti pada hari Isnin dan Khamis, serta pada bulan Sya'ban, terutamanya pada malam pertengahan bulan. Baginda SAW juga mengajar kita agar menggunakan kesempatan yang ada dengan berdoa dan beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Islam mengajar kita agar menjaga masa dan menggunakan peluang yang ada untuk beribadah, bukannya dihabiskan begitu sahaja disebabkan kita tidak merasa berdosa apabila tidak memedulikan masa. Orang kafir mampu menjaga masa dan menggunakan masa untuk perkara yang berfaedah, serta tidak kurang juga digunakan untuk mengatur strategi dalam menyerang Islam. Adakah kita terus hanyut di bawah mimpi, sedangkan musuh Islam telah lama merancang untuk menghancurkan kita? Para jemaah yang dirahmati Allah sekalian, Islam mencela mereka yang syirik, berzina dan bermusuhan, yang mana doa mereka tidak dimakbulkan. Dengan ini marilah sama-sama kita bermuhasabah diri, mengingati segala perbuatan yang telah kita lakukan. Mudah-mudahan akan mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Marilah sama-sama kita menadah tangan memohon keampunan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan dengan berkat hari Jumat ini dan waktu yang mustajab ini, doa kita akan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم سلمنا وسلم ديننا وسلم معرفتنا وسلم أرواحنا وسلم أجسادنا وسلم أهلنا وسلم آباءنا وسلم أولادنا وسلم كل شيء أعطيتنا. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون قولا فيتبعون أحسنه. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم واشكروا لنعمه يزدكم واسألوا من فضله يؤتكم لذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. اتقوا الله